Bila berlaku saja kemalangan jalan raya, sudah pasti ambulans akan dihubungi untuk membawa mangsa ke hospital dengan kadar segera. Untuk itu, pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Evolusi Ambulans. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ada dua. Yang pertama, cikgu mengharapkan murid dapat membaca dan memahami bahan, dan yang kedua, murid dapat menakul bahan untuk membuat ramalan. Kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Mari kita fahami apakah maklumat yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, tajuknya Evolusi Ambulans. Izzah membaca maklumat dalam internet tentang evolusi ambulans. Tajuknya, Perkembangan Ambulans di Malaysia. Yang pertama, ambulans pertahanan awam bermula daripada tahun 1952 hingga 1960-an. Ambulans ini bersaiz besar dan hanya berfungsi untuk membawa pesakit. Ambulans ini mampu memuatkan 8 orang pesakit pada satu-satu masa. Ingat, 8 orang. Fasa yang kedua ialah fasa Ambulans Hospital Universiti Malaya yang wujud pada tahun 1963. Ambulans ini lebih kecil dan bergerak lebih pantas. Ruang dalamannya hanya mampu memuatkan 2 orang pesakit dan seorang petugas. Untuk fasa yang ketiga, Ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia yang wujud pada masa kini. Ambulans spesifikasi tinggi ini dilengkapi alat pemantau jantung dan alat bantuan pernafasan. Selain itu, terdapat juga mesin untuk membantu petugas melancarkan salur pernafasan pesakit. Ambulans ini turut menyediakan pelbagai jenis peralatan membawa pesakit mengikut kes yang diterima. Cikgu harap murid telah pun bersedia untuk latihan pada hari ini. Sebagai latihan pada hari ini, rujuk balik arahnya. Baca teks dan buat ramalan. Jadi apakah soalannya? Bagaimanakah ciri-ciri ambulans pada masa hadapan? Merujuk kepada nota dalam buku teks sebentar tadi, ada 3 fasa. Fasa yang pertama, 8 orang. Fasa yang kedua, hanya 2 orang pesakit dan seorang petugas. Dan fasa yang ketiga, ada peralatan teknologi yang terkini. Dan kamu dikenaki membayangkan fasa yang keempat, fasa kelima dan selepas ini, bagaimanakah bentuk ambulans khususnya di negara Malaysia. Cuba bayangkan, fikirkan apakah bentuk ambulans. Adakah bilangan pesakit akan ditambah atau bilangan pesakit akan dikurangkan? Adakah peralatan perlu ditambah di dalam ambulans? Sama-sama fikirkan apakah yang sepatutnya. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Sebelum kita membuat ramalan, apakah bentuk ambulans pada masa hadapan? Kita kena fikirkan situasi yang berlaku di negara kita, khususnya bilangan kenderaan yang semakin bertambah. Kesesakan semakin teruk di jalan raya, khususnya semasa musim perayaan. Dan ada rakyat Malaysia yang tidak berdisiplin. Mereka menggunakan lorong kecemasan. Pada masa yang sama, ada juga pemandu kenderaan yang tidak memberikan laluan kepada ambulans walaupun siaran ambulans telah dibunyikan dan lampu telah memberikan isyarat agar mereka diberi laluan kerana ada kecemasan. Pada masa yang sama, ambulans juga terlibat dengan kemalangan jalan raya kerana mereka dalam keadaan segera, tetapi pada masa yang sama ada juga pemandu kenderaan yang tidak mementingkan keselamatan. Sebagai alternatif, jika berlaku kecemasan, mangsa perlu dibawa ke hospital dengan kadar segera yang memerlukan tempoh masa ataupun jarak perjalanan jauh, maka pihak ambulans meminta bantuan daripada helikopter sebagai bantuan insan untuk membawa mangsa. Berdasarkan situasi dan senario yang berlaku di negara kita, maka fasa ambulans yang seterusnya menggunakan helikopter. Ini kerana selain menjadi sebuah ambulans terbang, penggunaannya sebagai pengangkutan untuk menghantar doktor ke kawasan yang sesak dan jauh ke pendalaman untuk memberi bantuan kecemasan dengan kadar segera amat penting. Selain itu, dengan menggunakan helikopter, penerbangan jarak dekat di dalam bandar dapat dilakukan dengan lebih mudah, murah dan kurang mencemarkan udara berbanding dengan menggunakan helikopter. Sebagai rumusan dan kesimpulan berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan evolusi ambulans.
kadar kemalangan di jalan raya di negara kita semakin bertambah dan dikatakan negara kita adalah antara negara di dunia yang mengalami kadar kemalangan jalan raya paling tinggi, sedangkan penduduk di Malaysia hanya lebih kurang 32 juta berbanding dengan rakyat China 1,400 juta. Tapi kenapakah kadar kemalangan di jalan raya kita semakin tinggi dan dikatakan hampir 20 orang meninggal setiap hari akibat kemalangan jalan raya, dan bilangan ini akan bertambah setiap kali menjelang perayaan utama, terutamanya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan sebagainya. Jadi, evolusi ambulan amat diperlukan. Satu ketika kita mendengar kereta terbang tetapi belum wujud, mungkin kita mulakan dengan ambulan terbang yang amat penting untuk memberikan bantuan dengan kadar segera. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Jadi kita boleh berjumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye.